Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. InsyaAllah kita cuba baca secara ringkas dan kita cuba habiskanlah. InsyaAllah kita cuba habiskan, mudah-mudahan dapat habislah. Tak dapat habis kena satu lagi dars, tapi tak apa, kita cuba dulu baca. Dan lebih kepada kalam matan dan juga syarah. Jadi kita berhenti itu pada perkataan musannif rahimahullah walamma ikhtalafat nafaqatuz zawjati. Itu kalam syarah. Qala syarah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بين المصنف ذلك في قوله وهي مقدرة. Jadi kata syarah, dan tak kala berbeza nafkah isteri, berbezanya kadar nafkah isteri berdasarkan hal ataupun keadaan si suami, maka musannif rahimahullah menerangkan akan yang demikian tersebut pada katanya wahiya muqaddaratun. Jadi di sini musannif rahimahullah nak sebutkan kepada kita kadar-kadar, kata kadar-kadar yang wajib bagi setiap jenis suami. Jadi ada keadaan suami yang dia tu dikira sebagai orang senang, ada yang dikira sebagai orang pertengahan, dan ada orang suami yang dikira sebagai orang yang susah. Jadi ada tiga peringkat: senang, sederhana dan susah. Jadi nafkah yang wajib suami bagi kepada isteri itu berdasarkan keadaan dia, berdasarkan keadaan suami tersebut. Jadi kalau dia tu orang senang, berapa mud yang dia kena bagi. Kalau orang sederhana, berapa mud yang dia kena bagi. Dan kalau dia orang yang susah, berapa mud pula yang dia wajib bagi setiap hari kepada isteri dia. Jadi disebabkan berbezanya nafkah isteri kerana berdasarkan keadaan suami, maka musannif nak terangkan perkara tersebut. Maka dia kata wahiya muqaddaratun, dan ia nafkah tersebut, nafkah tu muqaddaratun, ditakdirkan ia berdasarkan keadaan suami. Fa'in, maka fa'in kana zawju musiran, maka jika adalah suami itu orang yang senang, musiran, dan pada wa fi ba'din nusakhi in, tak ada fa. Itu disebut skip kaitan dengan nuskhah. Fa'in kana zawju musiran, maka jika si suami itu orang yang senang, kita ambil terus matan dulu, famuddani, maka wajib ke atas dia bagi ke isteri dia dua mud. Wajib dia bagi ke isteri dia 2 mud. Min ta'amin, daripada makanan, 2 mud daripada makanan. Wajibani alaihi kulla yaumin ma'a lailatihil mutaakhirati anhu li zawjatihi muslimatan kanat aw dhimmiyatan hurratan kanat aw raqiqatan. Jadi wajib dia bagi kepada isteri dia 2 mud daripada makanan, dan kedua-dua mud tu wajib ke atas dia tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari serta malamnya yang mutaakhirah. Sebab dalam Islam kan siang dulu, lepas tu baru malam. Jadi malam tu dia yang mutaakhir, yang kita apa mutaakhir, yang kemudian daripada hari. Jadi siang, lepas tu malam tu, siang dan malam dia yang selepas yaum tu. Itu maksud
kulla yaumin ma'a lailatihil mutaakhirati anhu li zaujatihi. Wajib ke atas dua mud tu ke atas suami, alaihi ala zauj, li zaujatihi. Wajib dia bagi dekat isteri dia. Sama ada isteri dia tu muslimatan kanat, sama ada isteri dia tu Islam, au dhimmiyatan, ataupun suami dia tu dhimmi. Tak kiralah Islam ke ataupun bukan Islam, wajib. Wajib. Hurratan kanat au raqiqatan. Isteri dia tu merdeka ataupun hamba. Dia tak kira sama ada isteri dia orang Islam ataupun kafir ahli kitab, orang merdeka ataupun hamba, dua mud itu wajib dia berikan kepada isteri kalau dia tu orang yang senang. Dan senang dia tu nak kira bila? Kita nak iktibarkan dia senang tu bila? Nak kira senang dia tu kita bermula dengan terbitnya fajar hari esok. Untuk hari esok, maka terbitnya fajar hari esok. Sebab ada orang hari ni boleh jadi dia kaya, tapi esok hari dia miskin. Jadi kita tengok, jadi orang ni dia boleh bertukar status daripada kaya, sederhana, miskin. Sebab boleh jadi hari ni dia kaya, lepas tu harta dia semua hilang, maka dia bertukar status kepada miskin. Apapun kita iktibar dia, kita akan tengok pada terbitnya fajar tiap-tiap hari tu. Tu kita tengok balik, patah belakang balik. Wa hiya muqaddaratun fa in kana az-zawju musiran fatu wa yu'tabaru yasaruhu, dan diiktibarkan senangnya si suami tu bitulu'i fajri kulli yaumin, dengan terbitnya fajar tiap-tiap hari. Jadi terbit fajar hari ni, kaya. Okey, dia tengok keadaan status dia kaya, maka 2 mud. Besok pagi pula dikira kaya lagi, ada duit harta apa semua, kiraan-kiraan dia maka dia kena bagi 2 mud. Tu tak masuklah. Mudah kita kata, untuk kita tahu kalau dia kaya, maka dia kena bagi 2 mud. 2 mud daripada makanan. Okey, dan makanan kebiasaan, kebiasaan daripada makanan, kebiasaan makanan asasi yang dimakan di tempat tersebut. Sambung lagi, wal muddani min ghalibi qutiha, dan 2 mud tersebut daripada ghalib, daripada kebiasaan makanan makanan yang mengenyang. Daripada makanan yang mengenyang, makanan asasi di tempat ataupun di negeri tersebut, isteri dia duduk tu. Wal muradu ghalibu qutil baladi min hintatin aw sya'irin aw ghairihima min al-aqiti fi ahli badiyatin yaktatunahu. Dan yang wal muradu dia kata wal murad ghalibu qutil balad. Kan dia sebut tadi ghalib qutil balad. Jadi yang dikehendaki dengan qutul balad tu, maknanya dia kata yang dikehendaki dengan makanan asasi kebiasaan sebuah negeri. Negeri tu negeri isteri dia. Dalam Hasyiah disebut baladuz zaujah. Yang dikehendaki dengan qutil balad tu daripada hintah, daripada gandum, atau syair bali, ataupun selain daripada keduanya, hatta al-aqid, sehinggakan keju pada ahli badiah, pada ahli penduduk satu tempat yang menjadikan keju tu sebagai makanan asasi dia. Hatta al-aqid fi ahli badiyatin yaktatunahu. Ikutlah tempat tu, tempat yang dia duduk tu. Jadi ghalib makanan di situ, apa dia? Satu dia kena bagi. Kalau kita nisbah kita berahlah. Wa yajibu lizaujati, dan wajib ke atas suami bagi kepada isteri juga, minal udmi, daripada lauk pauk, wal kiswah, dan pakaian, ma jarat bihil adatu, dan wajib bagi pakaian yang dibiasakan, yang biasa digunakan oleh orang senang di tempat tersebut, yang mana adat
di tempat tu pakai, orang senang dia pakai pakaian yang macam mana, kan? Jadi dia kena bagi pakaian yang biasa digunakan oleh orang senang di tempat tersebut. Samalah makanan pun sama. Lauk pauk orang kaya makan lauk pauk apa? Kebiasaan orang kaya makan lauk pauk apa? Dia adalah kan, lauk orang kaya dia makan apa? Orang sederhana dia makan apa? Orang miskin dia makan apa? Orang miskin ikan kering, contoh, kan? Ikan bilis. Tapi orang kaya dia makan ikan besar sikit lah kan. Jadi lauk pauk yang biasa dimakan oleh orang kaya di tempat tersebut, dan pakaian pun sama juga yang biasa dipakai. Tu dia maksudnya fi kulli minhuma wal kiswah minal udum wal kiswah ma jarat bil adatu fi kulli minhuma, fi kulli minal udmi wal kiswah. Sama nanti pada yang sederhana pun sama juga. Biasaan orang sederhana pakai apa, makan apa, dia kena bagi juga macam tu. Orang susah pakai apa, makan apa pun sama juga, dia kena bagi kepada isteri dia. Baik. Kemudian kata dia fa in jarat adatul baladi fil udum bi zaitin wa syairajin wa jubnin wa nahwiha uttubiatil adatu fi zalika. Maka jika kebiasaan adat satu negeri itu pada memakan lauk pauk tu, dia pada lauk pauk tu adalah dengan zait. Maknanya digunakan zait itu sebagai lauk pauk dia, pencicah dia, penyedap makan dia kan. Dia jadi minyak zait, zait zaitun, ataupun syairaj, ini minyak simsim, ataupun jubnin, apa dia? Keju. Betul. Wa nahwiha, dan seumpamanya, maka utubiatil adatu fi zalika, maka diikutkan akan adat ataupun uruf pada tempat tersebut. Fi zalika tu dikata fi ma jarat bihi min az-zait wa syairaj. Itu dia tolong kat dalam tu. Fi zalika ataupun fi zalika al-madhkur. Baik. Sama lagi, wa illam yakun fil baladi udmun. Udmun ke udum? Udmun. Dan jika tidak ada pada satu negeri itu udmun ghalib, tidak ada satu lauk pauk, kita kata lauk pauk yang ghalib, kan? Sama je semua, tak ada yang kita kata yang ghalib, yang kebiasaannya orang makan, maka fayajibul laiku bihaliz zauj, maka wajib wajib ke atas suami itulah, dia bagi bukan wajib, maka wajib lauk pauk yang sesuai dengan halnya si suami. Harga berbeza-beza, kan? Dan wa yakhtaliful udmu bi ikhtilafil fusul, dan berbeza-beza juga lauk tu dengan berbezanya musim sejuk lain, musim panas lain. Dia ada lauk-lauk yang dimakan, ada lauk yang dimakan di musim sejuk, ada lauk yang dimakan musim panas. Itu pun semua diambil kira. Tengok orang senang waktu musim ni makan apa, orang sederhana makan apa, orang susah makan apa. Fayajibu fi kulli faslin majarat bil adatun nas fihi minal udmi. Macam nak sebut tadilah, dan wajib pada tiap-tiap musim tu makanan yang kebiasaannya dimakan oleh manusia pada tempat tersebut daripada lauk pauk. Wa yajibu lizaujati aidan lahmun yaliku bihali zaujiha. Wajib juga bagi kat isteri laham, daging. Daging pun daging yang sesuai dengan halnya si suami, kan? Ikut kemampuan suami itu. Itu pun ada dia punya ni juga, mahal murah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bukan bagi laham sajalah. Dalam Syiah tu dia kata ma'ama yutbahu bihi, serta apa yang dimasak dengannya, daripada hatab, kayu-kayu, api, apa semua tu. Tapi sekarang ni kita kata gas, dapur, benda itulah benda-benda yang digunakan untuk memasak benda tersebut.
Tu sekali lah, bukannya kita bagi berah macam tu ya, tak nak masak macam mana kan. Baik. Wa in jarat adatul balad fil kiswah li misli zawji bi kattanin aw haririn wajabat. Dan jika kita kata berlaku adat satu negeri itu pada pakaian dia, pada pakaian tu dengan katan, dengan kain katan ataupun macam mana kain katan? Kain katan tu ataupun tengok balik aw harir ataupun apa ni Allah salah saya nama sutera, maka wajibat. Wa in kana zawju mu'siran, dan jika yang senang dah settle dah. Kalau suami tu senang, maka wajib 2 mud. Lepas tu wajib bagi lauk pauk dan juga pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh orang senang di tempat ataupun negeri tersebut. Baik. Suami jenis yang kedua pula, orang yang susah. Wa in kana zawju mu'siran, jika suami itu adalah orang yang susah, wa yu'tabaru i'saruhu bi tulu'i fajri kulli yaumin, macam tadi jugalah. Diiktibarkan susahnya itu dengan terbit fajar tiap-tiap hari. Famuddun, maka wajib dibagi ke isteri dia 1 mud. Ai fal wajibu alaihi ala zawj li zawjatihi muddu ta'amin. Maka wajib atas si suami bagi ke isteri dia 1 mud makanan min ghalibi qutil balad, daripada ghalib kebiasaan makanan asasi suatu negeri. Kulla yaumin ma'a lailatihil mutaakhirati anhu. Wajib bagi itu tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari beserta malam dia tu lah. Hari, lepas tu malam. Masuk maghrib tu kan, malam tu. Itu maksud malam mutaakhirah anhu. Malam yang terkemudian, yang datang kemudian selepas hari itu. Dan wa ma yata'addamu bihil mu'thirun, dan wajib juga apa yang dilauk pauk yang dibuat lauk dengannya oleh orang-orang yang susah. Mimma jarat bihi adatu minal udmi, daripada lauk pauk yang berlaku adat mereka daripada lauk pauk, daripada lauk pauk yang berlaku adat mereka makan lauk pauk tersebut. Jadi lauk pauk orang susah, dan suami bila orang susah, maka wajiblah dia bagi lauk pauk yang biasanya dimakan oleh orang susah. Wa yaksunahu mimma jarat bihi adatuhum minal kiswah, sama jugalah. Dan dia bagi pakaian kepada isteri dia tu daripada pakaian yang biasanya dipakai oleh negeri tersebut. Mimma jarat bihi adatuhum, maknanya yang biasa dipakai oleh orang miskin di tempat tersebut. Tukar ni je, takbir je berbeza, maksud sama je. Wa in kana zawju mutawassitan, ini kalau suami ni orang yang sederhana, dan jika adalah suami tu orang yang sederhana, wa yu'tabaru tawassutuhu bi tulu'i fajri kulli yaumin ma'a lailatin mutaakhirah anhu, sama macam tadi, dan diiktibarkan pertengahannya tu si suami tu dengan terbitnya fajar tiap-tiap hari serta malamnya yang terkemudian tu. Famuddun ay fal wajibu alaihi li zaujati muddun wa nisfun. Maka wajib ke atas suami itu bagi ke isteri dia 1 mud setengah. 1 mud setengah. Min ta'amin min ghalibi qutil balad, daripada makanan, daripada kebiasaan makanan asasi negeri tersebut. Dan lauk pauk pun lauk pauk yang pertengahan yang biasa dipakai, biasa dimakan oleh orang pertengahan, dan pakaian pun pakaian biasa dipakai oleh orang pertengahan. Wa yajibu laha minal udmil wasati wa minal kiswatil wasati wa huwa baina ma yajibu alal musir wal mu'sir. Wajib dia juga dibagi kepada isteri dia daripada lauk pauk yang pertengahan dan juga pakaian yang pertengahan. Wasat tu adalah kadar, wa huwa al wasat tu ma, kita kata kadar baina ma yajibu alal musir wal mu'sir, iaitu kadar yang kadar
di antara satu kadar yang di antara orang senang dan juga orang susah. Tengah-tengah lah. Al-wasatu. Al-wastu dia boleh dua tak silap ana. Dia dobik wasatu. Al-wasati. Mana tak? Wajibul laha min al-umi al-wasati. Ya. Sini al-wasatu. Wajibul laha min al-umi al-wasatu wa min al-kiswati al-wasatu. Okey. Wayajibu ada punya fa'il yajibu. Wayajibu laha minal udmi al-wasatu wa minal kiswati al-wasatu. Okey, maknanya wajib daripada udum tu yang pertengahan dan wajib daripada pakaian tu yang pertengahan. Wayajibu 'ala zauji tamliku zaujatihi at-ta'ama, dan wajib ke atas suami itu memilikkan isteri dia, mempermilikkan isteri dia akan makanan. Ini memilikkan makanan pada isteri dia. Habban, biji-bijian, wa 'alaihi tahnuhu, dan wajib juga ke atasnya kisarkan biji-bijian tersebut, dan wa khabzuhu, dan jadikan dia roti, buat roti. Dan juga uli dalam hasyiah dia kata wa qauluhu wa alaihi tahnuhu wa khabzuhu ay wa ajnuhu, dan uli. Dan kerja semua tu siapa yang buat? Fa yatawalla zalika bi nafsihi, suami yang buat, au yadfa mu'nata zalika, ataupun dia bayar. Dia bayar. Tapi sekarang ni kita beli siap dah lah. Kan? Siap dah. Itu cuba hak ni kita mengaji dalam kitab cara dulu. Jadi cuba tengok macam mana pula cara sekarang. Wakil sekarang ni kita kat mana? Kalau wakil kita kat Malaysia ni, semua tu perlu tengok. Kita perlu lihat semula lah. Ni cuma kita jalan tengok, faham ibarat-ibarat kitab. Taib. Wajibu laha alatu aklin wa syarbin wa tabkhin, dan wajib juga atas suami itu bagi kat isteri dia alat-alat makan, alat makan, alat minum, dan juga alat memasak. Pinggan, mangkuk, cawan, lepas tu kuali, apa semua tu semua alat-alat ni alat makan, minum, dan juga memasak. Wajibul maskanun yaliku bihi adatan, dan wajib juga bagi kat isteri dia tu tempat tinggal, tempat tinggal yang selayaknya, yang layak dengan isteri dia pada adat yang layak. Dan tak disyaratkan rumah itu milik si suami walau bi ujrah. Waktu dalam hasyiah sebut walau bi ujrah. Tak syarat pun suami mesti memiliki rumah dulu baru boleh berkahwin. Tak. Cuma sekarang ni dunia dah terbalik dah. Isteri yang ada rumah kadang-kadang. Zaman sekarang ni perempuan bekerja, jadi kita depa pula yang lebih lagi, jadi depa pula ada rumah. Tapi rumah isteri tak memiliki lah. Macam makanan tadi, suami tamlik kepada isteri. Tapi rumah tak. Suami isteri hanya tatamatta. Dia ambil kesedapan, ambil mut'ah daripada rumah tu. Baik, kemudian kalau masalah isteri yang mana ketika dia duduk dengan mak ayah dia ada sediakan khadim, ada sediakan pembantu untuk si isteri, maka waktu tu wajib pula si suami untuk dapatkan khadim bagi
si isteri. Kalau isteri tu waktu dia duduk dengan mak ayah dia, memang dia ada pakai khadim. Tapi kalau waktu dia duduk dengan mak ayah dia tak pakai khadim, maka tak perlu. Wa in kanat mimman yukhdamu misluha fa alaihi ay az-zawji ikhdamuha bi hurratin aw amatin law aw amatin musta'jaratin aw bil infaq ala man sahiba az-zawjata min hurratin aw amatin li khidmatin in radiya az-zawju biha. Dan jika isteri itu daripada orang yang dikhidmatkan, seumpamanya tu, maksudnya seumpama dia tu dikhidmatkan, maknanya dia tu orang yang dikhidmatkan lah, tu maksudnya nak cakap. Jika isteri tu orang yang daripada orang yang dikhidmatkan seumpamanya, orang yang seumpamanya tu dikhidmatkan, maka fa'alaihi ay fa'alaihi zauj, maka wajib ke atas suami ikhdamuha, beri kepada dia khadam, pembantu. Beri kepada khadam, pembantu, bihurratin, dengan seorang yang merdeka ataupun hamba milik dia, au amatin lahu, sama ada dia cari pembantu orang merdeka tolong khidmat kat isteri dia, ataupun dia ada hamba perempuan, dia bagi suruh khidmat, ataupun dia ambil hamba, dia bayar. Dia bayar upah. Au amatin musta'jaratin, ataupun isteri dia ada sahabat, isteri dia ada kawan, dan dia infak kepada kawan isteri dia tu. Au bil infaq ala man sahiba zaujah, ataupun dengan infakkan atas orang yang kita berkawan dengan si isteri, min hurratin, daripada orang yang kawan tu daripada orang yang merdeka, au amatin, ataupun orang perempuan hamba, li khidmatin, untuk berkhidmat, in radiya zauju biha, jika si suami redha dengannya. Jadi kalau si suami redha dengan sahabat zaujah tu, khidmat kepada dia, dan dia infak, okey, settle. Settle. Maknanya boleh lah. Tapi kalau dia tak redha, dia tak mau kawan dia tu yang duk khidmat kat dia, dia kena cari yang lain, suami. Kemudian ni masalah si suami orang kata jadi susah. Maknanya dia jadi susah dan dia tak boleh nak menginfakkan lagi, dia tak boleh nak bagi beri nafkah kepada isteri dia. Tapi nafkah tu nafkah yang mustaqbalah, nafkah yang akan datang, bukan nafkah yang dah lepas. Wa in a'sara bi nafaqatiha ay al mustaqbalah, dan jika susah suami, jika susah suami bi nafaqatiha, dengan susah untuk memberi nafkah kepada isteri dia bagi hari-hari yang akan datang, kan, falaha, maka harus bagi si isteri itu as-sabru ala i'sarihi. Dia ada dua pilihan. Sabar atau minta fasakh. Dalam matan dia sebut harus untuk dia minta fasakh. Dalam syarah dia sebut satu lagi, yakni falahas sabru ala i'sarihi, maka harus bagi si isteri itu dia bersabar atas kesusahan suami dia. Wa tunfiqu ala nafsiha min maliha, jadi dia pun dah suami dia susah, tak boleh nak bagi nafkah. Jadi macam mana dia nak makan hari-hari tu, macam mana pula? Maka dia guna duit dia infak guna duit dia. Wa tunfiqu ala nafsiha min maliha, maka dia infakkan ke atas diri dia sendiri, isteri itu, daripada harta dia sendiri, min maliha, au taqtarid, ataupun dia pinjam. Wa yasiru ma anfaqathu dainan alaihi, dan jadilah apa yang duit yang digunakan tu untuk infak ke atas diri dia, itu jadi hutang ke atas suami dia lah. Maknanya suami dia nanti kena bayar kat dia. Itu satu option yang ada lah. Yang kedua, walaha, dan harus bagi dia faskhun nikah, menfasahkan perkahwinan yang telah dibina. Tapi bukanlah dia yang boleh nak fasahkan, dia kena bawa pergi ke qadi,
Kena sabit susahnya suami itu di sisi qadi. Dan qadi dia bukannya terus fasakh, dia akan bagi masa dulu 3 hari. Maka lepas tu barulah difasahkan. Ada lagi perincian dia tu di dalam. Cuma kita nak tahu hukum secara ringkas. Wa in fasakhat hasalat al-mufaraqah, maka jika dia isteri tu dia fasakh nikah dengan suami dia tu, maka berlakulah hasalat al-mufaraqah, berlakulah perceraian, perpisahan antara dia dan suami dia. Dan perpisahan ni, cerai ni dia tak dikira sebagai cerai talak, tapi dia dikira sebagai cerai fasakh. Wahya al-mufaraqah ni furqatu fasqin la furqatu talaqin. Dan perceraian ni merupakan penceraian fasakh dan bukan penceraian talak. Lepas tu apa beza penceraian talak dengan penceraian fasakh? Penceraian talak berkurang, fasakh talak tak kurang. Cuma bezanya kalau cerai talak 1-2 boleh rujuk. 1-2 boleh rujuk. Tapi cerai fasakh tak boleh nak rujuk. Dia jadi bain sughra. Maka kena akad baru. Tapi yang orang kata eloknya tak tak kurang adadut talak. Sebab kalau orang dia ada 3 je talak. Talak kalau ada talak 1, mana tinggal 2. Dia cerai 1 lagi, dah jadi 2 dah, tinggal 1 je. Tapi cerai yang pertama, yang kedua ni boleh lagi untuk kita rujuk dalam tempoh iddah. Dia sama khuluk ni. Khuluk pun kena akad baru juga. Tapi khuluk tak silap dia punya bilangan tu kurang. Buat takkid balik. Saya ingat ana. Takkidkan balik. Ana ingat lupa. Fasakh talak 21 tak boleh rujuk. Fasakh talak. Sana. Fasakh Jadi cerai talak, dekat lepas tu cerai furqah talak, furqah fasakh. Okay. Kalau fasakh tak boleh rujuk. Kena buat akad baru. Fasakh ada 2 kan? Fasakh ada 2. Furqah. Furqah talak, furqah fasakh. Okey. Kalau talak dia berkurang jumlah talak tu. Talak tu dia akan berkurang. Kalau kita cerai talak 1, okey dah. Tinggal 2 lagi. Cerai talak 2, tinggal 1 lagi. Tapi kalau fasakh dia tak berkurang, dia tetap 3. Tapi tak boleh rujuk. Nak kahwin tu kena akad baru, sama dengan khuluk, tebus talak. Tebus talak pun bain sughra. Dia kena akad baru. Dalam hasiah pun ada sebut tu, qauluhu wa idza fasakhat hasalatil mufaraqah ay mufaraqatuha min az-zawj. Wa qauluhu ya furqatu fasqin la furqatu talaqin ay fala tanqusu adadat talaq. Ini fala tanqusu hadhil furqah ni akan bilangan talaq. Amma nafaqatul madiyah fala fasqa lizawjah bisababiha. Adapun kalau sebelum ni suami dia tak bagi nafkah, lepas tu dia minta fasakh sebab nafkah dulu yang dia tak bagi, tak boleh. Dia boleh minta fasakh kalau suami dia tak mampu untuk bagi fasakh yang akan datang. Adapun yang lepas dia tak bagi, lepas tu dia nak minta fasakh sebab sekarang ni suami dia dah ada duit, suami dia dah boleh bayar kat dia kan untuk fasakh yang akan datang. Tapi yang sebelum-sebelum ni tak bayar, tapi dia nak minta fasakh sebab tak bayar dulu, tak boleh. Dia nak minta fasakh sebab nafkah yang dulu tak bayar. Terbalik yang sebut. Okey, afwan. Sebab nafkah yang sebelum. Dia nak minta fasakh disebabkan nafkah yang sebelum yang dia tak bayar. Itu tak boleh. Boleh dia minta fasakh bagi nafkah yang akan datang yang suami tak mampu bayar. Lepas tu wakadzalika li zaujati faskhun nikah in a'sara zawjuha bis sadaq qabla ad-dukhul. Dan begitu juga
harus bagi isteri memfasahkan nikah jika suami susah untuk nak bayar sadaq. Dia tak mampu untuk bayar mahar, isi kahwin. Qabla dukhul, selepas dia masuk kata bersama, bersekedudukan, lakukan hubungan kelamin dengan isteri dia. Sawaun sebelum sebelum dia sebelum dia buat hubungan kelamin dengan isteri dia. Afwan. Sawaun alimat yasaruhu qabla al-aqdi amla. Sama ada si isteri tu tahu kata suami dia senang, dia tahu kata suami dia tu orang yang senang sebelum akad ataupun tidak. Tapi yang ni dhaif. Qauluhu sawa'un alimat yasaruhu qabla al-aqdi amla falahal fasqu mutlaqan wa huwa dhaif. Maknanya wal mu'tamadu annahu la fasqa laha fima idza nakahathu alimatan bi'asari bisadaq. Pendapat yang muktamad, kalaulah si isteri ni tahu kata suami dia ni susah, tak boleh nak bayar sadaq, tapi dia setuju juga, faham je, untuk nak nikah, untuk buat akad tu, maka waktu ni tak boleh nak minta fasakh kalau suami tak mampu bayar sedekah, bukan nafkah, sedekah, isi kahwin. Tu hak isteri. Jadi isteri boleh dia nak minta tu dulu. Sebelum dukhul dia nak minta dulu. Tak boleh bayar, dia minta fasakh. Dia minta fasakh. Tapi cuma dalam matan syarah tu dia kata boleh minta fasakh mutlaqan. Sama ada dia tahu suami dia senang ataupun susah sebelum akad, dia boleh minta fasakh. Tapi yang muktamad, kalau dia tahu kata suami dia tu susah, tapi dia setuju juga, dia tak boleh nak minta fasakh. Faslun fi ahkamil hadanah. Tak ada ni. Bahawa menyebab fasakh ni apa beza dia dengan bukan sorry. Kalau kata minta fasakh, maksudnya lelaki tu tak hidup bayar nafkah lah. Ada. Kalau minta fasakh, tak kata lelaki tak mampu, maksudnya lelaki tak ni. Jadi dalam tempoh iddah dia tu macam mana? Kita tengoklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Situ pun lama juga noh. Ini tak boleh ni. 15 minit tak ada. Mau sejam tu 1 jam. Kena berhenti sini. Kena buat satu lagi. Si Azimi nak balik. Jadi ke-12 Tak boleh. Allahu a'lam. Berhenti sini. Subhanaka wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma insana fi khusr ila alladziina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada silap-silap tu betul kan lah. Dia jadi kelang kabut sikit.